Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don dan kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan duduk di antara dua sujud. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, duduk di antara dua sujud yang kita nak bincang sekarang ni ialah bila bangun duduk tu. Okey? Sekejap saya akan cerita macam mana. Baik. Perkara ini disebut juga dalam kitab Matla'ul Badrain. Bila bangun nak duduk, duduk mesti niat dengan niat ibadah. Ada ke orang bangun duduk niat tak ibadah? Ada. Contoh dia, tengok, Zoom bagi dua sebab kita nak sujud. Okey, good. Thank you very much. Okey, dia sujud. Tiba-tiba, biasanya ni terjadi ketika mana kita semayang seorang-seorang. Biasanya jadi ketika semayang seorang-seorang, biasanya jadi ketika semayang dalam keadaan hujan lebat. Dan biasanya terjadi ketika semayang tengah malam. Biasanya jadi begitu. Macam mana? Dia tengah sujud, tiba-tiba sekali dia rasa macam meremang bulu roma, ada benda lalu. Ada benda lalu. Dia rasa macam, ada orang lalu ni. Dia pun angkat badan dia. Dia bukan angkat badan dia sebab dia nak duduk. Dia angkat badan dia sebab bulu tengkuk dia meremang. Dia tengah sujud, bunyi guruh. Gerum, dia angkat badan dia. Allah, dia buat tenang. Sebab dia takut. Sebab dia terkejut. Dia terkejut. Allah Akbar. Dia bangun sebab dia terkejut. Dia bukan bangun sebab dia nak duduk antara dua sujud. Sebab tu ada setengah ulama kata, jangan kita semayang dalam keadaan tutup lampu bagi gelap sampai kita tak nampak apa. Sebab saat lagi kita terkejut. Pintu bilik kita buka, tengah duduk sujud, tiba-tiba, boom, angin tiup, tutup, gedum, kita terkejut. Boom, kita terbangun. Bila dah bangun alang-alang, kita pun kata, alang-alang menyerut berkasam. Biar bangun terus. Allahu Akbar, dia kata. Dia bangun sebab terkejut. Dia bangun sebab dia seram. Dia bangun sebab ada perkara menyebabkan dia bangun. Contoh dia tengah-tengah sujud, kucing dia mai. Kucing mai, dia terkejut. Dia short current. Dia, macam mana nak kata? Ada setengah orang kalau dia macam short current kan. Dia macam, dia terkejut lagu tu. Tapi dia nak kata patin, dia tak boleh kata patin. Dia tengah semayang. Jadi badan dia bergerak. Dia terbangun lagu tu. Jadi bila dia bangun, Allah, terus dia bangun. Makna dia bangun bukan sebab dia nak bangun. Dia bangun pasal dia terkejut. Bila dia terkejut, alang-alang dia bangun terus. Maka orang macam ni, mayang dia tak sah. Jaga. Nanti ada orang kata, Ustaz, kalau orang tu dia memang style dia memang bangun secara terkejut. Bangun cara terkejut tu lain. Dia memang cukup cara, mungkinlah kot dia bangun cara dia style dia. Allah, dia baru nak bangun, dia mengeletak lagu tu, dia baru nak bangun. Yang tu lain. Tapi yang ni dia bangun sebab lain. Ada sebab yang menyebabkan dia bangun. Bukan sebab dia bangun untuk Allahu Akbar macam kita duduk semayang dekat masjid. Boleh tak? Dapat tangkap tak? Clear tak tang situ? Clear lah? Okey. Jadi situlah kita kena bagi perhatian. Contohnya kita tengah sujud. Sujud mak kita panggil. Kita tahu dah kita tengah sembahyang. Tapi mungkin disebabkan kita tengah sembahyang itu kita ghalit sedikit. Ghalit apa? Ghalit. Lalai. Ghalit sikit. Tengah-tengah sembahyang tu mak kita panggil. Daniel. Kita terkejut. Dengar mak kita. Kita terbangun dah. Bangun Allahu Akbar. Kita nak menyut. Tapi kita terkejut. Kita baru sedar kata, aku tengah semayang. Maka bangun tadi tu bukan bangun sebab nak duduk antara dua sujud. Bangun sebab terkejut. Jadi semayang dia tak kira. Ada setengah ulama kata macam mana? Dia kena hantar balik diri dia untuk sujud balik, baru dia bangun balik. Begitu ada setengah pendapat ulama kata. Okey? Baik. Wallahu alam. Saya nak berhenti di situ berkaitan dengan duduk mestilah dengan niat duduk ibadah. Duduk ibadah. Dan kita berpegang kepada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Okey, saya nak minta tolong pindah kamera depan. Sebab, saya cakap pindah terus. Dahsyat kameraman ni. Bagus. Okey, saya nak tunjuk masa. Tak apa, jangan ubah lagi. Duduk antara dua sujud, tolong. Saya tengok ramai orang yang sihat duduk begini. Janganlah. Duduk macam ni tak mau. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Ini style duduk apa ni? Boleh nampak tak? Boleh nampak tak dalam skrin tu? Boleh nampak. Sorry lah, saya pakai socks gelap pula hari ni. Boleh nampak tak? Dia duduk lagu tu. Pandai, kameraman pandai. Okey. Dia duduk lagu tu. Ni bukan duduk ni. Ini duduk lah. Ini bukan duduk ni. Sujud. Allahu Akbar. Lain kalau orang yang sakit.
Orang yang sakit lutut, sakit pinggang, orang sakit lain cerita. Dia terkeluar daripada peraturan yang kita cerita ni. Dak, ni cerita orang yang sihat walafiat. Baru tadi main bola dengan kita. Dia duduk, Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni. Ini nak tangkap gamak bola. Dia nak tangkap gamak bola. Dia bukan nak duduk di antara dua sujud. Okey, boleh dapat lah. Jadi duduk dengan cara yang Nabi ajak. Macam mana? Tunggu kamera maintain. Duduk bagaimana dalam keadaan bila sujud, bila duduk, kita tuan-tuan tengok tak mana tu. Tengok elok-elok kat kaki ni, bukan tengok tempat lain. Sujud ni, nampak? Ni. Ni lipat duduk bawah. Yang ni lipat. Tuan-tuan ya. 1 2, boleh? 3 lagi, 3. Tuan-tuan boleh 3 lagi? Okey, tak macam ni. Alright. Masuk duduk. Ya, duduk. Boleh sidang penonton yang saya kasih sekalian. Dan kaki ini kita pacakkan. Yang ni kaki ni kita pacakkan dia. Tegakkan dia, pacakkan dia menghadap ke arah kiblat macam mana kita sebut pada tempoh hari. Ingat kiblat. Okey, menghadap ke kiblat. Dah duduk kerana ibadah, duduk bukan tempoh yang lama macam kita kata, sekadar-kadar kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni ataupun panjang sikit seperti mana kita baca tahiyat. Tahiyat, membaca tahiyat. Dan yang ketiga apa dia? Mesti dalam keadaan tamakninah. Bila bangun, Allahu Akbar, bertenang-tenang. Boleh? Tenang. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Boleh? Kemudian sujudlah balik untuk kali yang kedua. Jadi dalam persoalan duduk ini semalam agak kalut sedikit. Hari ini saya nak sentuh sikit. Apa dia? Duduk di antara dua sujud, mungkin perkara ini tidak menjadi masalah bagi kita. Cuma saya nak sebut kata antara perkara sunat di dalam duduk di antara dua sujud ialah tangan kita. Tunjuk tangan. Cuba tunjuk tangan. Tangan kita bila kita duduk. Yang ini benda sunat. Ingat nasi dan penonton, kita nak semayang, kita nak sembahyanglah macam mana Nabi ajak kita cara sembahyang. Tak salah kalau tuan-tuan sembahyang tak tangan macam ni, letak tangan kot celah dalam lagu ni, letak tangan kot tepi macam ni. Tak salah saya kata. Sembahyang orang itu sah, sembahyang orang itu sah, tak salah. Cumanya sunnah Nabi letak tangan di atas lutut begini. Okey? Dan kita hunjurkan semua jari ke arah kiblat. Okey? Lainlah kalau orang yang sakit. Saya ulang sekali lagi. Orang yang sakit, dia terkeluar daripada semua benda yang kita cakap. Buatlah macam mana yang dia selesa. Kalau contohnya dia sakit sikit. Tolong tunjuk depan. Dia sakit. Bila dia sakit, dia boleh duduk lagu tu. Duduk pilah lagu tu. Macam nak corner motor pun tak apa. Duduklah. Mungkin dia duduk main motor banyak lama dah. Dia sakit-sakit, dia duduk lagu tu. Tak apa. Duduk. Yang tu cara paling selesa bagi dia. Dia duduk. Sebab apa? Dia sakit. Yang sekarang kita cerita adalah untuk orang yang sihat walafiat, mu'tadil. Orang yang biasa. Tak ada masalah. Duduk. Okey? Boleh. Yang saya nak sentuh satu lagi apa dia? Ialah duduk istirahat sebelum kita berdiri. Biar kamera macam tu. Tapi ni putih tak kepala saya kalau saya nak bangun? Cuba cek. Tak putih lah. Bila kita duduk, kita nak bangun balik. Kita dah sujud. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, kita sujud balik. Kemudian kita nak bangun. Allah. Kita nak bangun tu kaya ni. Disunatkan kita duduk istirahat sekejap sebelum kita berdiri. Jadi sujud, bangun, Allahu Akbar. Nampak? Baru bangun. Duduk istirahat. Itu menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh sidang penonton yang saya kasih sekalian? Maka selesailah apa yang kita sentuh berkaitan dengan duduk di antara dua sujud. Dia tak ada masalah yang lain lah. Cuma dia rukun, selepas sujud kena duduk. Jangan buat macam patuk burung. Okey? Jangan patuk macam burung. Bangun duduk elok-elok. Jangan sekerat jalan, dah sujud. Sebab apa tadi saya kata? Sehingga tenang. Okey? Kita sambung selepas rehat sebentar ini. Okey?
Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don dan kita masih lagi dalam bab membincangkan berkaitan duduk di antara dua sujud. Tetapi kita sudah selesai berkaitan dengan itu dan saya harap sidang penonton faham dan tahu bagaimana yang dikatakan duduk di antara dua sujud. Itu saja kita nak berkongsi. Jadi di saat di fasa yang akhir ini ada satu benda saya nak sentuh kepada sidang penonton yang saya kasih sekalian. Maaf ini perkara yang saya rasa perlu diketengahkan. Baru saat-saat saya teringat sebab saya tengok jubah saya, baru tadi saya teringat. Kalau boleh tuan-tuan fokus yang dekat bawah yang saya nak tunjuk kat tuan-tuan ni, cuba tengok saat dekat jubah saya bawah ni. Sebab ada beberapa orang bertanya, katanya Ustaz memakai serban dan jubah mengikut sunnah Nabi. Tetapi kenapa jubah Ustaz labuh? Ramai penonton pun ramai yang memakai jubah yang labuh, kata mereka. Kenapa memakai labuh? Bukankah labuh ini disebutkan dalam hadis Nabi kita patut pakai tinggi sekadar buku lali? Jadi macam mana keadaan begini bila kita nak sembahyang? Kita tidak mengikut sunnah Nabi. Baik, pertama sekali saya nak sebut ini dinamakan isbal ya, sidang penonton, isbal. Labuh, pakaian yang labuh. Berkaitan ni ada dalam sebut dalam hadis Nabi. Nabi ada sebut kata siapa yang pakai labuh, ini sunnah Nabi, dia mesti pakai tinggi buku lali kata dalam hadis. Dan ada pula satu lagi hadis Nabi kata apa yang di antara dua ini, sidang penonton, apa yang di antara dua sini, sini dua ni maksud kata pakaian yang labuh, maka itu di dalam api neraka, kata baginda Nabi SAW. Hadis sahih sidang penonton. Jadi orang tanya kenapa begitu? Baik, pertama sekali saya sebut sidang penonton yang saya kasih sekalian, bila dikatakan mengikut sunnah Nabi, sunnah Nabi bukanlah satu benda yang menjadi satu, kalau orang tak ikut, orang itu dihukum menjadi satu benda yang berdosa. Nampak? Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi, dengar dulu. Sunnah Nabi boleh ikut. Memang kena ikut. Tetapi dia bukan kata, hang tak ikut, hang ni teruk. Bukan. Sunnah Nabi, siapa yang boleh buat, silakan buat. Dan siapa yang tak boleh buat, dimaafkan bagi dia. Bukankah itu yang disebut di dalam kitab-kitab fiqh? Siapa buat sunnah dapat pahala, siapa tak buat tidak mengapa. Jadi kita tidak boleh menghukum orang kalau tak buat sunnah Nabi. Awak tak pakai serban, awak ni tok imam yang teruk. Nampak nak kata teruk tu, dia tarik dulu baru dia bagi teruk. Nampak dia kata macam tu. Tak boleh. Sebab dia sunnah. Dia bukan satu kewajipan. Cumanya bagi serta-serta perbincangan, maafkan saya, serta-serta perbincangan. Contohnya menjadi seorang ulama, kita kena ada pakaian kita yang bercakap berkaitan dengan sunnah Nabi, kita ada pakaian-pakaian etika kita. Itu persoalan lain. Saya nak ketengahkan dulu berkaitan dengan sunnah. Sebab hari ini orang kata, kenapa kita tak ikut sunnah Nabi? Orang marah kita dalam keadaan begitu. Kamu ni buat benda ni, ini bukan sunnah Nabi. Ini semua benda-benda yang sesat. Benda-benda yang disebut dalam istilah benda ni bid'ah, benda ini. Okey, dengar dulu. Pertama, sunnah Nabi, siapa buat silakan, siapa tak buat tak mengapa. Satu. Kedua, okey. Fokus balik untuk pakaian yang labuh. Pakaian yang labuh ini, dalam hadis yang berkaitan dengan pakaian ini, tuan-tuan kena baca bagi habis. Yang pertama apa dia? Pakaian yang labuh yang dikenalkan oleh seorang sahabat Nabi pada ketika itu. Yang dikenalkan oleh orang di zaman Nabi pada ketika itu. Maafkan saya. Orang yang memakai pakaian labuh di zaman Nabi itu, mereka memakainya dalam keadaan ingin menunjukkan kemegahan diri mereka. Mereka pakai dalam keadaan riak. Nabi sebut dalam hadis Nabi berkaitan dengan riak. Maka orang yang menunjuk-nunjuk, yang riak pakai, maka itulah yang dikatakan apa yang ada di antara dua buku lali itu masuk ke dalam api neraka. Dua yang bawah ni dalam keadaan riak. Orang kata macam mana Ustaz tahu? Kata illah dia sebab dibincangkan adalah kerana riak. Kan sambungan hadis itu Sayyidina Abu Bakar tanya kepada baginda Nabi. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kalau macam tu aku kena sentiasalah angkat kain jubah aku. Nabi kata, kenapa? Kerana kain jubah aku ini labuh. Maka Nabi kata, tidak bagi kamu wahai Abu Bakar, kerana kamu pakai bukan kerana riak. Nampak tak? Boleh nampak tak? Jelas tak? Jadi kalau kita pakai dalam keadaan elok, kita pakai untuk nak sembahyang, pakai biasa, tak ada riak pun. Sahabat tengok, tak ada pun saya pergi kat kameraman. Kameraman, pakai jubah lah. Yang ni jangan katakan pakai yang ni salah, pakai macam ni pun kalau belagak, kameraman pakai jubah lah. Yang ni lagi teruk. Tak boleh. Sebab belagak, riak. Ada pakai baju biasa saja. Orang pakai jubah lah sunnah Nabi. Hang teruk.
Oh, dia kata pula kat orang teruk. Ada kameraman saya semua bagus lah. Tak ada, bukan. Saya berlakon lah. Itu berlakon. Itu berlakon. Tak boleh. Yang tu lagi tak boleh. Jadi kalau pakai untuk sembahyang, dah jubah kita saiz lagu tu. Beli dah lagu tu. Saiz dia pakai pun lagu tu. Bukan kerana riak, maka tidak menjadi masalah. Yang dikatakan tidak mengikut sunnah Nabi bila disertakan dengan perasaan riak dalam kita mengenalkan pakaian kita. Boleh? Wallahu alam. Saya harap saya bagi penjelasan. Sebab perkara ini berlaku sedikit pertanyaan lah. Berlaku pertanyaan, saya jelaskan. Okey, selesai. Wallahu alam. Selesai. Okey? Boleh kali Okey, balik kepada perbincangan kita. Okey, recap untuk 2 minit yang terakhir sebelum kita tamat. 2 minit je lagi. Okey, apa dia? Yang pertama sekali, rukun sembahyang wajib dijaga. Antara rukun sembahyang dan juga khusyuk, rukun sembahyang ini perlu dijaga untuk membawakan khusyuk. Dia tak boleh kalau rukun tak jaga tiba-tiba khusyuk. Tak ada lah orang sembahyang Allah ataupun bisa dia sembahyang macam tu. Khusyuk. Abang pula kat orang khusyuk. Lagi tak boleh, batal lah sembahyang. Macam tu. Ataupun duduk rapat macam tu. Ini khusyuk, tahukah? Khusyuk. Apa tu? Rukuk duduk lagu tu. Macam apa? Khusyuk. Khusyuk tak boleh datang kalau kita tak jaga rukun. Okey? Rukun sembahyang dijaga untuk membawa khusyuk untuk datang dalam sembahyang kita. Boleh? Lau khasha'a qalbu hadha la khasha'a jawarihuh. Kalau khusyuk sembahyang seseorang itu, pasti anggota dia tak bergerak banyak. Dia duduk elok-elok. Nak bagi dia duduk diam, otak kena tahu apa nak buat selepas ini. Rukuk yang macam mana, sujud yang macam mana, i'tidal yang macam mana, tamakninah yang macam mana. Bacaan apa yang perlu dibaca. Jadi jaga rukun sembahyang untuk menghadirkan khusyuk di dalam sembahyang kita. Boleh? Selesai. Wallahu alam. Minta maaf kalau ada salah dan silap. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan 30 minit Ustaz Don itu tadi dibawakan oleh Bank Amalan Malaysia Berhad.